اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3, baris yang ketiga daripada atas. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Terjemahan dia, bermula rahmat Allah, dan bermula rahmat Allah, wassalatu wassalamu, dan ada dan situ, dan bermula rahmat Allah dan salamnya, salam Allah sejahtera daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam ni atas Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana ni? Yang sebaik-baik manusia. Atas Nabi, turun keduanya rahmat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni yang sebaik-baik manusia. Jadi di permulaan kitab sebagaimana biasalah akan dimulai dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat salam. Ini yang disunatkan. Disunatkan memulai kitab karangan bismillah, alhamdulillah, kemudian pergi kepada selawat dan salam. Kemudian alhamdulillah tu panjang tu, tu ambil faham molek. Yang mana perjalanan kitab Hidayatus Sibyan ni gambarannya ada di alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih. Di permulaan tu ada dah gambaran kitab Hidayatus Sibyan akan memulakan pembicaraan berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa mengenal akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal akan hukum sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa mengetahui serta mengaku putus di hati akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, mengetahui serta mengaku putus di hati maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Itu secara kasar, secara ringkas, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal akan sifat, mengenal akan hukum kepada sifat. Sifat kesempurnaan tentu sungguh di Tuhan, itu hukum dia. Sifat kekurangan tentu dak, maha suci Allah, itu hukum dia. Sifat kekurangan
Hukumnya sifat kekurangan, sifat yang mustahil bagi Allah. Hukumnya sifat kekurangan tentu dok sama sekali di Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutnya maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu hukum dia. Sifat kesempurnaan tentu sungguh di Allah Subhanahu wa taala ni sifat kesempurnaan. Itu hukum dia. Mengetahui serta mengaku putus di hati itu makrifah bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah bersifat, itulah dipanggil hukum dia. Sifat kesempurnaan itu wajib pada akal. Hukumnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tentu sungguh di Allah ni sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan, sifat mustahil pada akal. Hukumnya tentu dok sama sekali di Allah sifat kekurangan, yang tersebut maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu hukum dia. Kita ngaji sifat 20 tu, kita berpegang akan hukum dia. Kita akan berpegang akan hukum dia. Cuma kita tak pandai nak cerita, kita royak, kita pegang sifat 20. Sifat 20 tu wajib pada akal. Yang kita pegang ni hukum dia. Tentu Allah ada, tentu Allah sedia kekal. Itu hukum dia. Tentu dok sama sekali Allah tak dok. Tentu dok sama sekali Allah baharu, Allah binasa. Itu hukum dia kita pegang. Tapi kita tak pandai nak cerita gitu. Kita ngaji sifat 20, ngaji sifat wajib pun ngaji, sifat mustahil pun ngaji. Akhirnya dah sifat wajib pegang, sifat mustahil pegang macam mana sifat mustahil tu tak terima pada akal di Tuhan, pegang kok dok lah. Itu jawapan, tapi belum tentu kita boleh jawab. Tapi pegangan kita begitulah. Ini saya sebut berulang kali, ni ilmu pegangan, bukan ilmu boleh cerita comel lah. Boleh cerita comel sebab kita nak ceritakan anak cucu kita, boleh cerita tu comel. Tapi kadang-kadang kita nak cerita. Ni waktu tu duk cakap tu kan, selagi kita tidak berpegang dengan akidah 50, semayang puasa kita Allah tidak terima. Selagi tidak berpegang dengan akidah 50. Hak 50 tu sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah dan Rasul. Jadi nak pegang 50, nak peganglah 50. 50 tu termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Hak dok belaka tu. Nak pegang macam mana sebab dok? Kita pegang ikut dok lah. Sifat mustahil dok sama sekali di Tuhan, kita pegang hukum dia. Sifat mustahil dok sama sekali di Rasul, itu hukum dia. Lepas tu keluar kita pegang 50 akidah. Termasuk pegang hak mustahil, bukan pegang sifat mustahil tu tak terima pada akal, tu ada di Allah dan Rasul. Tu kita pegang macam mana? Dok sama sekali hak sifat mustahil tu. Itu hukum dia. Dan memang itulah pegangan kita. Padahal itu pegangan kita. Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianat, Rasul tidak sembunyi, Rasul tidak bodoh. Itu bukan mustahil, tidak, tu wajib. Dusta tu mustahil, tidak dusta. Dusta sifat mustahil, khianat sifat mustahil. Tidak dusta wajib, tidak khianat wajib. Itu pegang tu. Itu kewajipan kita kena pegang. Sebab tidak dusta tu sifat wajib bagi Rasul. Kita pun peganglah. Tentu Rasul ni tidak dusta. Hak kita ngaji dusta, tu sifat mustahil. Kita pegangnya tentu Rasul tidak dusta. Tu pegang hukum dia. Bukan gitu kita duk pegang selama ni. Itulah kita pegang selama ni. Tapi kalau buat soalan lisan ke, soalan bertulis ke, boleh jawab ke tak? Kadang-kadang tak boleh jawab. Tak boleh jawab ni
Ni sebab pernah dia kata pelajar dia soal ni soalan bab ilmu tauhid ni ramai tak lulus. Berat-berat akidah pelajar dia kata gitu. Dia orang sekolah. Tak boleh kata gitu kata. Dah tu dia jawab tak pandai. Jangan kata akidah tak lulus. Kalau bimbang tu boleh lah. Allah bimbangnya lah macam mana pemahaman tauhid dia kena pelajar ni. Ajar dah. Siapa tanya ujian tak lulus. Bimbang. Tapi taklah kata akidah tak lulus. Tapi bimbang. Takut dia bukan kata dia tak boleh nak jawab. Dia tak reti tak pegang pun. Bimbang lah. Tapi dengan ramah tak lulus tu tak pandai jawab. Akidah ramah tak lulus. Jangan tak gitu. Tapi bimbang memang kena bimbang lah. Sebab apa? Sebab ulama mengatakan li'annal khatar fi hadzal fanni azimun. Ini kata-kata ulama. Kebimbangan dalam ilmu tauhid ni kebimbangan yang sangat besar. Besar kebimbangan. Kena bimbang lah. Time jawab soalan budak-budak sekolah, jawapan tak lulus. Kena bimbang. Tapi nak kata mereka ni tak ada akidah, tak boleh. Macam tadilah akidah 50. Jawab belum tentu boleh. Tapi duduk sini tak ada Allah, dok sama sekali. Baharu Allah, dok sama sekali. Binasa Allah, dok sama sekali. Tu akidah 50. Gitu kita pegang. Lemah Allah, dok sama sekali. Mana? Jahil Allah, dok sama sekali. Tu kita pegang hukum kepada sifat mustahil. Ini akan dibicarakan kita Idatus Sibian. Jadi gambaran kitab ni di permulaan kita dicerita dah. Nak akan cerita berkaitan dengan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pula kena takut akan Allah dan mendirikan akan hak ketuhanan. Tapi dalam ni dia uluhiyah, rububiyah, ketuhanan belaka dia terjemah. Uluhiyah, ketuhanan. Rububiyah, allazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati. Di hujung tu wa iqamata haqqi rububiyati. Uluhiyah satu, rububiyah satu. Diterjemahannya ketuhanan belaka. Diterjemahannya ketuhanan belaka. Hak bawah tidak terjemah. Akan hak rububiyah tidak terjemah. Akan hak rububiyah. Kita biasa terjemah ketuhanan. Dia uluhiyah lain, rububiyah lain. Ketuhanan ilah-ilah ni yang disembah dengan sebenar. Tu ilah. Rabb ni tuan. Tuan yang hakiki tu Rabb. Tuan yang hakiki. Hak dia belaka itu Rabb. Ilah ni la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Panjang kan kita terjemah tu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi nampak panjang situ tu. Kalau betul benarnya la ilaha, tiada Tuhan illallah melainkan Allah. Itu betul benar. Tiba-tiba kita biasa terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Yang disembah dengan sebenar tu makna kepada ilahun. Tuhan al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Istighna iftikar itulah kita ngaji dalam kaedah sifat 20. Dan akan dinyatakan dalam kitab Idatus Sibian ni akan sifat istighna dan akan sifat iftikar. Dia akan bicarakan pada ni. Jadi hak istighna iftikar ni lah sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Rububiyah ni ketuhanan ni tuan yang hakiki, Rabbil alamin tu. Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Tu Rabb. Asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah belaka. Gitu je. Itu hak Rabb rububiyah. Nak sah iman kita kena ada dua ni lah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang kita mengaji dalam kaedah sifat 20.
Dalam kaedah sifat 20. Jangan duk sebut saja. Sekarang ni glamour lah nama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Macam mana betul dak mentauhidkan Allah pada rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Macam glamour akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Glamour akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu betul tak kita ni berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Glamour kita dengan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Betul tak kita akidah kita bermazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah? Ni kadang-kadang jadi slogan saja. Tapi pengisiannya macam mana? Pengisian tu slogan lah. Macam ginilah. Tapi ni bab furung. Slogan tu slogan tak tahulah. Kitanya pekoh bermazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali. Betul ke kita pekoh bermazhab Syafi'i? Dan mengikut peraturan tempat kita pula nak mengajar mestilah bawa pekoh mazhab Syafi'i. Tapi sambil-sambil itu bolehlah cerita pandangan mazhab yang lain yang kata bukan kata boleh. Sambil-sambil cerita pandangan mazhab lain, kena cerita pandangan mazhab lain. Tidak apa, tidak ada sah lah semayang kitanya. Kalau betul benar kita hanya cerita satu jalan sahaja, hak pekoh mazhab Syafi'i. Hak pekoh mazhab Syafi'i. Kalau kita hanya cerita pekoh mazhab Syafi'i, bolehlah nak cerita mazhab lain. Memang kena cerita mazhab lain. Sebab apa? Sebab tak lulus semayang kita ni dengan pekoh mazhab Syafi'i. Tapi cakapan kitanya pekoh mazhab Syafi'i. Tapi waktu tak apalah furung agama. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i tak jadi semayang tu tak sah. Lepas tu mazhab lain macam mana? Kena qada ke tak? Tak apalah, tak payah qada lah. Sebab mazhab lain kata contohnya tak batas, sah. Gitu je lah. Tapi makna kita duk kata pekoh mazhab Syafi'i tu kata saja. Hak penting hak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kena kemah molek. Ni kalau tak lulus ni tak ada lah. Dalam bab akidah ni jangan buat lebih kurang. Bab-bab akidah ni bukan kata tak ada akidah langsung. Cuma akidah tak lengkap apa. Tak. Akidah kena kemah, kena lengkap. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia memanglah orang Islam. Bukanlah tak ada akidah langsung. Memang dia berpegang Allah ada, berpegang Allah sedia, berpegang Allah kekal. Memanglah. Tetapi kalau tidak berpegang keesaan pada perbuatan, habislah, tak ada lah. Lihat ni. Dia kalau dalam bab pekoh contoh, kalaulah satu-satu amalan dia, puasa contoh, haji contoh, tiba-tiba tidak cukup syarat dan rukun, misalnya kena buat semula tu, tapi bab semayang tak kosek, bab comel. Ada ni di bab akidah dah, satu akidah je terpesong, ada ni amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bab furu' agama, puasa tak betul, tak ada puasa. Haji tak betul, tak ada haji. Sepala semayang ada. Tak ada ni. Sebab tu betul contoh. Tapi kalau bab akidah, satu akidah kita terpesong, tak ada. Semayang tak ada terima, puasa tak ada terima, haji tak ada terima. Jangan buat lebih kurang. Jangan kita buat, kita orang Islam adalah akidah tu. Akidah tu ada gitu je. Memang itu sebahagian, dan memang orang Islam akan berpegang Allah ada. Tapi dengan akidah-akidah yang lain macam mana? Tambahan pula dalam bab akidah ni, kalau asas perdoaannya sedikit sahaja, bukannya banyak. Hak ni lah hak mula-mula sekali. Sebab tu apabila kita maiki insafan daripada kita kosong, tak lewat lebih kurang dalam bab akidah ni. Tak lewat, kena fokus molek. Dah lah kata tak apalah, ada dah sebagian akidah betul. Hak lain tu macam mana? Dia biasa kadang-kadang hak bawa seumpama ni mereka yang tidak memahami sebenarnya berkaitan akidah tu sendiri.
Sekarang ni dalam bab akidah ni, bukan orang biasa-biasa, orang agamawan pun terkadang dalam bab akidah tak lepas. Bab furu' agama pekoh comel. Bab furu' agama pekoh, pakar dalam satu-satu bidang tertentu. Memang kemah dalam satu-satu bidang tertentu pekoh. Tapi pergi pada bab pegangan, terpesong. Ini kalau orang agama. Jadi orang agama gini cakap dalam bab akidah, yelah, takkan tak ada akidah langsung. Memang ada akidah, Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan satu. Memanglah ada di akidah. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata. Memang kita berpegang di akidah. Tapi kalau kita satu akidah sahaja yang terpesong, ada amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ning ni bukan mujur tahu anak kita ni. Anak kita boleh faham ilmu, kita kena jodoh asas-asas fardu ain tu. Jadi kalau semayang puasa ni di 7 tahun baru mula. Berakidah dah. Mana boleh faham apa yang kita nak cerita. Mula dah kita cerita akan perkara-perkara yang gaib. Kita cerita akan perkara gaib. Allah ada, tetap dah kita cerita. Malaikat ada, tetap dah kita cerita. Akhirah kita cerita dah secara budak-budak. Tapi mula dah cerita. Bukan mau je tahu. Budak ni boleh memahami apa yang kita nak cerita. Gi kubur, kita cerita alam barzah, alam lain. Kita mari ni alam dunia. Kubur tu pun alam dunia, tapi mereka bukan berada di kubur tu, mereka berada di alam lain, alam barzah. Kita cerita kodo-kodo. Maknanya awal-awal cerita dah. Kita cerita dah awal-awalnya, semua hak berlaku ni mari daripada Allah Taala berlaku. Kita cerita dah awal-awal secara berudak. Lepas tu kita pun faham sikit. Makna baligh kemah akidah. Kalau baligh tidak ada akidah, kemudian mari keinsafan, bab belajar fardu ain tauhid ni, tak apalah. Bukannya tak pandai sangat tauhid ni, cuma tak kemas, tak lengkap, tak sempurna. Jangan buat gitu. Ilmu akidah jangan. Hak tu hak kena mana kita kata kena duduk selelendik molek waktu tu. Hak bab furu' agama kita perbetul sedikit. Kalau salah kena buat semula ke tak? Tengoklah kalau salah tu semua mazhab kata tak sah, kena buat semula lah. Ada mazhab lain ni kata okey dah, tak apalah, tak payah buat semula. Ini ada golongan-golongan yang nak buat ringan. Sebab apa? Sebab mereka bermasalah dalam pemahaman ilmu fardu ain itu sendiri. Mereka sendiri bermasalah dalam pemahaman ilmu fardu ain. Kalau tidak, sebagaimana pendekatan untuk tugu pondok, bab fardu ain ni panggil dah bengah lah. Bukan fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Mana tekan sungguh fardu ain fiqh tasawuf. Fardu ain tauhid, tu memang tak ada tu. Ni buat lebih kurang je, takkan tak semayang, takkan tak pandai juga dia kata. Jangan dok pandai juga gitu, itu tiang agama. Hak tak faham ilmu syariat, tak faham amal syariat. Ini hak akhir zaman. Walaha agama cukup mudah. Ilmu agama Allah ni luas. Hak banyak-banyak tu fardu kifayah. Kita tak mengaji pun tak ada salah apa. Janji di tempat kita tu ada orang hak belajar. Tu je. Mudah je agama ni. Tapi akhir zaman gitulah. Bab akidah pun tak lepas. Jadi dan kita ni dah ceritalah bab mengenal Allah, bab lepas tu pergi pada ni bab sembahyang ni, takwa, takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintah. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, lengkaplah ibadah dalam kitab Hidayatus Sibyang ni. Biasa saya ni kalau dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, tinggal tajuk hak pekoh depan ni masuk kepada tajuk pekoh puasa, gitulah biasanya. Dekat-dekat masuk bulan Rejab ke Syaban lah biasanya. Kita pun akan masuk ke dalam tajuknya bab puasa. Tak ambil kitab lain. Mana dalam kitab Hidayatus Sibyang ni dia lengkap bahagian ibadah lah. Bahagian ibadah
Semayang, puasa, zakat dan haji. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Terjemahan dia, bermula dan bermula rahmat Allah. Itu terjemahan daripada as-salah. Dan salamnya, salam daripada Allah, sejahtera daripada Allah. Itu terjemahan daripada kata wassalam. Selawat dan salam ni atas Nabi, turun keduanya, kedua salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab ni dia ayatnya bermula rahmat Allah. Rahmat ni Tuhan kurniakan rahmat serta membesar. Salam ni kesejahteraan daripada kebinasaan dan kekurangan di Rasul nisbah seorang manusia. Itu salam. Salam kita salam sejahtera. Nak kita? Kan kita cakap kan, salam sejahtera. Jadi salam tu sejahtera lah. Sejahtera makna selamat lah. Sejahtera ni. Salam terjemahan dia sejahtera ataupun selamat daripada kebinasaan dan kekurangan nisbah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maklumlah Nabi Rasul ni manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan pasti selamatkan mereka daripada kekurangan dan kebinasaan dan kekurangan. Tapi ayat di sini berbentuk bermula rahmat Allah dan salamnya, salam sejahtera daripada Allah ni ayat panggil apa? Cerita. Cerita ada ni. Yang kita dituntut bukan bercerita. Kita dituntut doakan kerahmatan. Kita dituntut doakan kesejahteraan. Ini cerita. Bermula rahmat Allah dan sejahtera daripada tu cerita. Dan memang pada hakikinya Nabi Rasul ni dikurniakan dengan kerahmatan dan kesejahteraan. Kita bercerita, tapi dikendaki bukan cerita. Kita dikendaki doakan kerahmatan dan kesejahteraan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tu. Ni ayat dalam khutbah yang kedua semalam Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu wa sallimu. Kita dipentah doakan kerahmatan dan doakan kesejahteraan, bukan bercerita. Jadi kalau doa sungguh berbentuk macam mana? Allahumma salli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu minta. Tu minta. Allahumma ya Allah salli, beri rahmat olehmu. Tu baru ya minta. Yang kita dituntut minta doakan kerahmatan dan doakan kesejahteraan. Itu yang dituntut pada kita. Di sini bercerita bukan minta. Terkadang ini didatangkan jumlah ismiyah mubtada khabar. Terkadang didatangkan jumlah fi'liyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dengan dan telah memberi rahmat. Cerita juga. Wassalam dan telah memberi sejahtera. Cerita juga. Bukan doa. Dia walaupun ayat tu berbentuk cerita, tetapi maknanya adalah sama dengan Allahumma salli. Sama je. Bermula rahmat Allah dan salamnya dengan makna ya Allah berilah rahmat. Dia gitu. Dan berilah sejahtera. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, do'aiyah maknan. Dari segi lafaz tu berbentuk cerita, dari segi makna berbentuk doa. Sama je lah dengan Allahumma salli wa sallim. Sama je.
Sebab tu apabila biasa kan kalau berdoa, biasanya kita mulakan doa dengan selawat wassalatu wassalamu. Dah. Kemudian di hujung doa kita tutup doa kita dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan kita? Kita biasa kalau mula doa kita dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu, kita selawat dengan macam kitab kita dengan jumlah ismiyah. Di belakang tu wasallallahu. Itu doa belaka tu, bukan cerita. Sebab tu kalaulah kita ni mengaminkan doa tu imam, di awal tu kita amin dah. Imam kata wassalatu wassalamu panjang tu, kita pun amin di hujung dia tu. Ni kita dah amin tu. Bila tak amin, Allahumma, baru kita amin. Amin dah tu. Sebab apa? Itu doa. Lepas tu di hujung tu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amin. Amin pula sekali lagi. Sebab apa? Doa. Mana? Kita kadang dah amin hak tu. Dah amin hak doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak saya biasa datangkan contoh doa selawat salam sunat ab'ad selepas daripada kita membaca kunut. Membaca kunut satu sunat ab'ad yang asing. Kemudian selawat atas Nabi satu sunat ab'ad yang asing. Kemudian selawat atas keluarga Nabi satu sunat ab'ad yang asing. Cuma bagi kita biasanya bilang satu sunat ab'ad. Kita bilang kasar kok dua sunat ab'ad. Mana? Kunut dan tasyahud awal. 8 sunat ab'ad di dua ni, 8 ada. Sama kita 24 semua sekali dibilang suku-suku tu. Tapi nak cerita 8 tu sunat ab'ad, bukan 2. Kita mana sunat ab'ad? Kunut dan tasyahud awal. Nah, tu kita jawab secara reka. Kunut dan tasyahud awal. Lepas tu wa ala ali sayyidina Muhammad. Selepas tasyahud akhir nak buat mana? Kita kan sunat ab'ad membaca kunut dan membaca tasyahud awal. Lepas tu selawat atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Dan selepas selawat atas Nabi selepas tasyahud akhir rukun qauli wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad nak buat mana? Kama sallaita tu sunat hay'ah. Selawat Ibrahimiyah itu sunat hay'ah. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu rukun qauli. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim sampai ke Hamidum Majid itu sunat hay'ah. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad ni sunat ab'ad. Tiba-tiba sunat ab'ad kunut dan membaca tasyahud awal tak cukup nanti. Dia ada 8 di situ. Dia ada 8. Kita bilang 2, ada 8, kita buat belaka 8 tu. Cuma tak pandai nak bilang, buat belaka. Mana? Berdiri ketika membaca kunut itu sunat ab'ad. Dah boleh duduk. Duduklah. Tak ada satu sunat ab'ad. Berdiri ketika i'tidal tu wajib. Berdiri ketika i'tidal tu wajib bagi orang yang kuasa. Berdiri ketika membaca kunut itu sunat ab'ad fi'li dia panggil. Dan memang kita berdiri. Kan ada orang baca kunut duduk. Ni cerita masa gagah lah. Masa usul tu cerita lain waktu ni cerita pada masa kuasa. Memang kita berdiri. Tapi tak sama berdiri kunut. Berdiri ketika i'tidal, berdiri ketika kunut hukum tak sama. Berdiri ketika i'tidal tu wajib, berdiri ketika kunut sunat ab'ad. Itu yang pertama. Sunat ab'ad yang kedua membaca kunut. Kita biasa bacanya sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik, habis kunut. Wassallallahu itu sunat ab'ad yang ketiga. Wa ala alihi dan selawat atas keluarga Nabi itu sunat ab'ad yang keempat.
Tu 4 sunat ab'ad. Yang kita bilang kasar, 1 sahaja. Jadi kunut lain, selawat lain. Itu sunat ab'ad yang lain. Tapi selawatnya dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah doa kerahmatan dan doa kesejahteraan. Maka kalaulah berjamaah, tu imam di wa sallallahu tu sunat kena kuatkan kembali. Kan tu imam kan, Allahumma hdina fi man hadait, imam kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu imam perlahan. Kenapa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu imam perlahan. Habis suara kena jimat suara. Jimat suara lah, kuat separuh, perlahan separuh, jimat suara sikit tau. Dia Allahumma hdina fi man hadai, itu doa kita maklum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu sanad puji bukan doa. Kerana sesungguhnya engkau yang menghukum, tiada orang yang menghukum atas engkau. Tu itu bukan minta, itu bukan doa, bukan mohong. Itu bukan mohong. Dia minta mohong ni setengah tak mau sebut minta. Disebut mohong. Doa ni kadang kita terjemah dengan minta ataupun mohong. Setengah tak mau terjemah dengan minta. Terjemah dengan mohong. Faham tak mohong? Daripada kita hamba yang rendah, kita mohong kepada Allah yang maha tinggi. Minal adna ilal a'la. Mana mohong ni daripada orang hok perih bawah ni pada perih. Perih dah. Ni orang hok bawah ni, orang kurang ni mohong kepada Allah yang maha tinggi. Jadi panggilnya mohong. Dan kalau minta, minta ni ya Allah beri. Tu macam desok gitu. Minta lah macam anak minta mak ayah tu lah. Bukan mohong tu, minta dak wis ya. Kalau mohong, faham tak mohong? Mohong pekerjaan. Macam mana? Kalau kita permohonan kita ditolak, kita boleh pergi serang ke tak? Boleh. Mohong. Faham tak mohong? Atas dia nak terima pun. Ni kalau anak dengan kita, bukan mohong. Minta. Tak boleh, siap. Awak perangai. Tu. Jadi kita dengan Tuhan ni minta ke mohong? Mohong. Dengan rendah diri. Tu doa, dia mohong. Sudah tu jangan terjemah dengan mitok-mitok itu. Mitok kasar bunyi. Kita dengan Tuhan ni tak ada mitok, kita mohong. Lepas tu atas kehendak Allah lah pula kita mohong. Jadi Allahumma hdina tu kita mohong. Fa innaka taqdi, kita puji, maka kita perlahan. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, doa kembali, mohong kembali. Maka tu imam disunatkan nyaringkan suara semula. Gitu. Sunat kepada imam nyaringkan suara pada wasallallahu, sebagian nyaringkan suara pada Allahumma hdina fi man hadait. Dia gitu. Tapi fahamlah nyaring-nyaring ni. Nyaring ni terjemah dia jahar. Tapi bukan nyaring dengan makna berteriak, bukan. Bertempik tu makruh. Kuat-kuat tu makruh. Nyaring ni makna suara tu orang dengar, tu panggil nyaring. Kita sebut kata nyaring ni, suara dia nyaring. Tu suara kuat tau. Suara dia slow. Slow bukan makna slow perlahan. Slow makna orang dengar apa nak nyata. Tu slow. Tapi kira kuat dah tu kalau kira tu. Tapi nyaring kita suara keras. Dah kita nyaring ni kuat ni dalam sembahyang, bukan kata doa kunut, membaca Fatihah, membaca surah pun kuat yang sederhana. Kuat yang sederhana. Ni kadang-kadang ada tu imam dia baca Fatihah, dia tukang qori. Ni kalau ngaji Quran duduk tangan sini ni kan, kuat dia baca Quran. Hak di luar semayang tu lah dia qori. Dalam semayang dia baca kuat juga. Jadi bila baca kuat ni speaker kan, gepa. Kalau hak jenis duduk dekat jauh mana dengan speaker, perik telinga pun apa? Dering telinga kau. Gitulah. Maka makmum pun tegur, kenapa kuat sangat?
Bukan sunat kuat. Ya, sunat kuat dengan kuat yang sederhana. Bukan sunat kuat macam nak musabaqah Al-Quran. Kuat yang sederhana. Sebab tu imam lain tak ada kuat yang sederhana. Ni speka ada baju ni. Ni ada baju ni. Ada speka ni kan. Jadi kalau kuat sangat, oh gepa. Ada ni. Kadang-kadang dia baca surah segera. Dia tidak saktah, dia tidak diam sekejap. Kita makmum nak baca Fatihah pun dia kata apa? Tergagap-gagap. Terulang-ulang. Tergagap-gagap, terulang-ulang. Baca patah separuh, oh jadi tak ada lagi dah. Kena jadi tergagap-gagap. Sebab apa? Kuat sangat. Lepas tu dia tak ada saktah. Saktah pada saktah. Saktah ni disunatkan pada imam. Selesai baca Fatihah kuat tadi ni, sebelum membaca surah disunatkan dia diam sekadar satu Fatihah makmum. Sunat tu. Ada ni. Sunat tu. Maknanya imam baca Fatihah kuat sampai ke selesai, makmum perhati dengar Fatihah tu imam. Selepas selesai tu imam baca Fatihah, makmum barulah bermula baca Fatihah. Jadi tu imam ni disunatkan diam sekadar satu Fatihah. Kira-kira makmum selesai baca Fatihah, imam barulah memulai membaca surah. Sunat seumpama tu. Hok amal comel gini, pondok pasti tumbuh. Oh memang comel. Gitulah amalan tu guru, termasuk sembahyang sunat tarawih. Termasuk sembahyang sunat tarawih. Tunggu sembahyang sunat tarawih sama dengan sembahyang fardu isyak. Sama je. Sama dengan sembahyang fardu isyak. Baca doa iftitah yang lengkap. Lepas baca Fatihah, saktah diam satu Fatihah pula. Sembahyang berapa rakaat? 20 juga, bukan 8. Tu baru sembahyang sungguh. Tapi saya mengaji kemudian tu sayanya dia saktah separuh. Dia saktah separuh. Jadi anggaran kitanya makmum baca pada separuh, kita pun memulai baca surah. Ada satu tempat saya buat gitulah, saktah separuh. Lepas tu ada satu tu imam, dia saktah penuh. Saktah penuh. Marilah haji. Ustaz saya kenal ustaz bawa. Berapa? Diam separuh sudah lah. Ni satu tu imam tu diam sampai kita selesai baca Fatihah. Dia tak kenal. Sebab apa? Lambat boleh balik. Dia terkenal ustaz saktah separuh. Kita saktah separuh tu hak nak comel mana hak tu? Hak comelnya saktah sepenuhnya. Hak tu nombor satu. Dia kata itu bawa molek dia tu, saya kenal hak gitu. Hak jenis lepas baca Fatihah tu imam segera baca surah, saya tak kenal juga dia kata. Kena separuh tu lah. Hak separuh. Kita kan tu imam baca Fatihah, segera baca surah, tidak kenal juga. Tapi tak kenal satu tu imam tu, dia saktah satu Fatihah sungguh. Saya saktah sungguh. Dia tak tu hak molek. Dok kata, hak dia abdah. Cingat dia. Hak dia abdah. Dia tak kenal sebab apa? Lambat. Jadi kuat tu kuatlah, kuat yang sederhana. Sampai masa baca kunut, suara kuat Fatihah surah tak sederhana tu, dia kena turunkan sedikit. Apa ni? Volume apa? Turunkan sedikit punya nada. Masa baca Fatihah surah, kuat yang sederhana dah, bukan kuat tepik. Masa baca kunut ni dia kena rendahkan sikit. Sebab apa? Sebab kita memohon kepada Allah tadarruan wa khufiyah ni. Dia dengan perlahan rendah sikit suara. Jangan kuat sangat. Ketika Allah umahdina fiman hadai. Fa inna taqdi perlahan wa sallallahu sunat kuat kembali supaya makmum amin. Dia gitu. Sebab apa? Sebab wa sallallahu adalah doa. Ya Allah berilah rahmat. Ya Allah berilah kesejahteraan. Kita pun di hujung tu imam wasallam amin. Kita di hujung. Sama dengan Allahumma hdina fiman hadai amin wa afina fiman afai amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Dan satu pandangan kita kata juga wasallallahu
Kemudian kita aminkan pula untuk wasallallahu tu imam. Itu satu pandangan. Satu pandangan tak payah. Wasallallahu tunggu tu imam je. Hak bagian kita amin. Gitu. Satu pandangan tak apa. Tu imam wasallallahu kuat, kita wasallallahu perlahan. Selesai kita aminkan hak wasallallahu tu imam kuat. Tu ada dua pandangan lah di situ, tu terpulang kepada kita lah. Jadi selawat dan salam adalah doa kerahmatan dan doa kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebaik-baik manusia, Nabi sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhluqat, sebaik-baik makhluk, selebih-lebih makhluk, bukan hanya selebih-lebih manusia, selebih-lebih sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabahnya, sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Surat 16 tengah tu petok yang kedua. Petok yang kedua daripada atas. Surat 16. Ini hak Jawi lah ni. Hak saya beritahu muka surat adalah hak Jawi. Jadi hak Umi tu kena tanda sendirilah. Hak Umi kena tanda sendiri. Ada belaka tak? Hak Umi pun ada, Jawi pun ada tak? Hak depan ni Umi belaka. Ada Jawi. Cari Umi se, cari Jawi se. Tindih-tindih hak Umi Jawi ala atas. Orang ajar tengok buat hak Jawi. Umi sungguh. Umi sungguh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram 21 syarat. Takbiratul ihram iaitu takbiratul ihram 21 syarat. Kita maklum ni kitab Hidayatus Sibyan selepas didatangkan 13 rukun, kemudian didatangkan satu tajuk menghuraikan tiap-tiap satu rukun. Rukun yang pertama niat. Lama mana bicara bab niat? Lama mana bicara bab niat? Ini orang panggil belajar fardu ain. Ni kadang-kadang orang ni bukan tak pandai semayang, pandai juga. Pandai juga tu macam mana? Hak fardu ain ni sekadar mana? Pandailah bilang rukun 13. Dah syarat bagi rukun? Syarat bagi rukun tak tahu. Dipanggil pandai juga, tak panggil pandai pasal tu. Setakat boleh bilang rukun 13. Ni budak umur 6-7 tahun je tu. Kita wajib kena belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Fardu ain tu. Dia payah kalau orang yang tidak memahami ilmu fardu ain tu apa. Orang boleh sebut belaka. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf boleh sebut belaka. Tapi fardu ain tauhid setakat mana? Fardu ain fiqh setakat mana? Fardu ain tasawuf setakat mana? Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan dua persoalan. Dua persoalan ni Mazali jawab sendirilah. Soalan pertama, apakah ilmu yang wajib atas engkau belajar fardu ain? Bukan itu ayat dia. Soalan kedua, apakah sukatan hak fardu ain atas engkau belajar daripada 3 ilmu? Jadi 2 soalan di situ. Satu soalan, apakah ilmu yang wajib atas engkau belajar sebagai wajib fardu ain? Kemudian, apakah sukatan? Qadar dia panggil. Qadar. Sukatan had. Soalan pertama semua boleh jawab.
tauhid, fiqh, tasawuf. Soalan yang kedua, qadar, sukatan tu. Atau mustahak tu. Jadi kita orang fokus fardu ain tu. Orang dak fokus mana fardu nak beramal, nak berzikir, atau lagi dak cara tu di setakat memada rukun 13. Syarat bagi rukun? Rukun rokok. Kalau semayang sunat berwaktu bersebab, semayang fardu yang syarat solat berjemaah, berapa kau nak kena niat dalam tu? Tu wajib fardu ain kena tahu tu. Wajib fardu ain kena tahu dalam tu. Hak bahagian juzuk-juzuk yang wajib diniatkan. Hak nak kita hidayatul sibiang ni datangkan 4 martabat. Hidayatul sibiang, petunjuk bagi orang yang baru belajar ni. Hak ada sini, hak dalam kitab hidayatul sibiang, hak baru belajar lah ni. Bukan hak ngaji lama ni, hak baru belajar. Tapi sibiang bukan baru belajar. Sibiang ni kanak-kanak. Tapi saya sebutlah kanak-kanak, malu pula kitanya. Tapi kanak-kanak lah, kanak-kanak pada ilmu. Tua pada umur. Tua di kulit. Di ilmu tak tua. Kulit tua lah. Kulit tua, hati muda. Ilmu budak. Kulit tua, hati muda, ilmu budak. Dah lah, ngaji rukun 13 ni budak sungguh lah. Ngaji kosok ta'aruk ta'ayun. Kosok ta'aruk ta'ayun. Dah budak. Budak lah. Tapi hak ni fardu ain. Jadi dah kita ada sibiang ni disusun satu-satu. Satu rukun, berapa dia punya kewajipan dia. Comel dia susun ni. Dia biasa kita lain, dia tak bilang nombor, dak susun macam ni. Dia tak susun. Susun letak nombor, dia tak susun. Jadi payah sikit. Dia macam ni comel disusunan dia. Satu-satu rukun tu. Selesai hak takbiratul ihram, dia masuk pula kepada hak Fatihah pula. Masuk pada berdiri. Syarat qiyam, syarat berdiri. Kemudian pergi pula pada syarat Fatihah. Ada ni. Syarat qiyam, syarat berdiri, kena kemah molek. Syarat Fatihah, dari segi hukum fiqhnya berapa syarat dia. Atau kewajipan asas belaka tu. Kita dia bicara hak bab niat sembahyang. Kita pula kalau sampai masa bulan Ramadan wajib pula belajar hak niat puasa. Tak sama dengan niat sembahyang. Niat sembahyang qasad ta'aruk ta'ayun. Niat puasa qasad dan ta'ayun. Je wajibnya ta'aruk sunat je. Saja aku puasa fardu ta'aruk sunat. Dah niat sekurang-kurangnya nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma qasad. Ramadan ta'ayun. Ta'aruk datangkan fardu sunat. Tu. Gitulah mengaji fardu ain. Tapi bab puasa kita lupa kembali tak ada masalah. Sebab kita lambat lagi nak masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan kena tahulah pula hak mana hak niat hak wajib kepada kita. Kita puasa sunat. Kena tahulah bab niat puasa sunat. Dah tahu bab niat puasa Ramadan tak apa, sebab lambat lagi. Tahun lepas kita belajar dah contohnya, tapi tak ingat, maka tak dosa. Tapi kita nak puasa sunat, kena ingatlah, kena tahulah berkaitan dengan niat puasa sunat. Hak kita nak amal walaupun sunat sekalipun, kita wajib fardu ain mengetahui amal yang kita nak lakukan. Walaupun kita puasa tu puasa sunat sahaja, kita kena belajarlah apa berkaitan dengan niat puasa sunat. Apakah hak wajib dalam niat puasa sunat tu, kita kena belajar molek. Jadi nak masuk pula kepada takbiratul ihram. Syaratnya ada 21 syarat. Takbiratul ihram. Hak Nabi SAW sabda, iza qumta ila salah fakabbir. Bila kamu hendak sembahyang, maka hendaklah kamu takbir. Iza qumta ila salah fakabbir. Maka bila berdiri kamu akan sembahyang, kepada sembahyang fakabbir, Nabi kata, maka adalah kamu takbir. Yang mana takbir ini adalah ijma' ulama. Kemudian takbir tu ihram dimulai pada sembahyang hanyalah khususiah kepada syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun sembahyang ummah-ummah terdahulu dimulai dengan tasbih pun ada, dimulai dengan tahlil pun ada. Yang memulai sembahyang dengan Allahu Akbar adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai sembahyang dengan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar. Ihram tu takbiratul ihram. Di takbirnya Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada takbir. Mana? Sebelum takbir halal makan, lepas takbir tak boleh dah. Sebelum takbir halal bercakap, lepas takbir haram dah. Sebelum takbir boleh bergerak banyak-banyak kali, lepas takbir tak boleh dah. Ni takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum daripada takbir. Itu nama takbiratul ihram. Satu lagi, takbir semata-mata Allahu Akbar, itu takbir. Satu laginya takbir intiqalat. Biasa kita sebut macam mana? Intiqalat ke macam mana? Takbir ketika berpindah satu rukun kepada satu rukun tu. Kita panggil takbir apa? Takbir intiqalat. Takbir intiqalat lah tau. Takbir intiqalat. Ke takbir berpindah rukun. Intiqalat bahasa Arab. Bahasa Melayu takbir berpindah rukun. Sebut gitulah, takbir berpindah rukun. Ya, oh Melayu sungguh. Jadi Arab kau sikit, takbir intiqalat lah. Pelak intiqalat. Takbir berpindah rukun. Hak kita satu rukun satu dia panggil takbir intiqalat. Takbir ketika perpindahan satu rukun kepada satu rukun. Melainkan ketika berpindah daripada rokok kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu dia panggil tasmi' intiqal nama dia. Tasmi' itulah sami Allah tu nah. Tasmi' intiqal. Apa intiqal? Berpindah daripada rukun rokok pada rukun i'tidal. Atau tasmi' intiqal sami Allahu liman hamidah. Yang asalnya berpindah daripada kepada i'tidal Allahu Akbar juga asalnya. Kan ingatkan kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tu kan. Dia jadi nak pergi ke masjid. Tiba-tiba depan tu ada perempuan tua. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun jadi nak potong orang tua, nak potong nak pitah lah orang tua. Dia pun turut kena orang tua Yahudi, kita bukan nak pergi masjid, kita ke lain. Maka Sayyidina Abu Bakar pun masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam rakaat alhamdulillah dia kata. Sempatlah rakaat pertama dengan Nabi. Lambat kan dia duduk turut orang tua ni lah dia lambat. Alhamdulillah. Dia pun takbir ihram, lepas tu rakaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun diperintah supaya jawab dengan Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar, ini telah menerima oleh Allah bagi mereka yang memuji akan Allah. Siapa man di situ? Saya nak bakar asal dia. Nak bakar asal dia. Itu ketinggian saya nak bakar. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar, ini telah menerima oleh Allah bagi mereka yang memuji akan Allah. Man siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar ni Quran sebut sebagai sahabat Nabi. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi bagi sahabat Nabi dalam Gusur ketika nak hijrah ke Madinah tu lah. Gusur lah. Ketika Nabi berkata kepada sahabat Nabi, jangan bimbang kerana Allah Ta'ala bersama dengan kami. Ayat tu sebut Sayyidina Abu Bakar tu sahabah. Ayat tu qat'i putus. Sahabah itu pun qat'i Sayyidina Abu Bakar. Dengan dalil yang mutawatir Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu sesiapa yang ingkar Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi, kafir. Seseorang ingkar Sayyidina Umar sebagai sahabat Nabi, dosa besar, tak itu kafir. Sebab apa? Sebab Al-Quran dah sebut Sayyidina Umar sahabat Nabi.
Pada Quran, iz yaqulu li sahibihi, ketika berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya. Tengok tu. Quran sebut tu Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat. Lepas tu kata kalau engkar, tolak Sayyidina Abu Bakar sahabat, kafir. Ini ketika Sayyidina Abu Bakar sebab apa? Sebab manusia yang bukan Nabi, nombor satunya Sayyidina Abu Bakar. Bangkit lepas tu sangka kala yang kedua, selepas bangkit Abi Rasul dan Nabi, manusia yang pertama yang bukan Nabi bangkit Sayyidina Abu Bakar. Ni kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi man hamidah tu bagi mereka yang memuji akan Allah, man tu adalah Sayyidina Abu Bakar asal dia. Kemudian Nabi sebenarnya yang jadi rokok lagi tu belum iktidal. Nabi tu ditahan oleh Jibril alaihissalam. Kalau ke Nabi iktidal dah. Jadi Nabi tak boleh iktidal tu kerana Jibril tekan. Nak beri peluang ke Sayyidina Abu Bakar takbir ihram, dan Abu Bakar rokok, barulah sami Allahu liman hamidah. Sebab itulah tu imam apabila dia terperasan ada makmum yang baru masuk dalam solat, dia disunatkan tunggu sekejap. Dia tu imam tasbih dan rokok dalam sujud tak boleh lebih dari 3 kali. Tasbih rokok 11 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali. Tasbih dan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali juga. Sekurang-kurangnya sekurang-kurang sempurna 3 kali. Sekurang sungguh sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Tu sekurang sungguhlah tu. Hak sekurang sungguhnya hak wajib tamak nina. Hak tak wajib. Tu sekurang sungguh dah tu. Sebab sekurang sungguhnya adalah rukun tamak nina dalam rakaat. Itu sekurang-kurang sungguh. Kalau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali tu, tu lebih daripada tamakninah dah tu. Tapi hak sekurang-kurang sungguh adalah tamakninah hak rukun sembahyang dalam rakaat tu. Tapi kalau tu imam tak boleh. Tasbih dia 3 kali saja. Dalam rakaat sama, dalam sujud sama, termasuk sujud yang terakhir. Tu imam sendiri pun. Sujud terakhir 3 kali saja. Lama sujud hukumnya makruh. Tapi memang sujud lama tu bukan tasbih 3 kali. Bukan tasbih lebih dari 3 kali, tasbih 3 kali saja. Tapi kenapa lama sikit nampak sujud tu? Kerana nak berdoa. Makruh. Makruh. Tu imam tak boleh nak panjang. Sebab makmum di belakang ada bagai-bagai. Boleh tu imam nak sujud lama. Sebelum takbir ihram kena maklumkan kepada makmum ramai-ramai. Sekarang makmum, sujud terakhir saya panjang sikit sebab kita nak berdoa. Makmum kat ramai-ramai kena, makmum tak ramai lah ni, makmum 5 orang 10 orang lah. Makmum ramai tak boleh tanya tu. Waktu makmum tak terhingga orang panggil gitu, makmum tak ramai tanya tu imam. Makmum kena tu lafzan la sukutan, dengan sebutan, bukan diam. Kita panjang sikit nak sujud yang terakhir, separuh tu bunyi, separuh tu diam. Tak boleh nak pakai. Tidak ada keizinan lah tu. Tapi as-sukun alamatur rida. Diam tu maknanya setuju. Tu orang Minang. Minang iyalah diam tu maknanya no lah tu. Ni tak boleh ni. Dia kena lafzan. Tu tu. Ataupun tu imam sejam pun boleh. Rajin sangat nak sujud lama. Tu tu tak tu. Tu tak gitu. Tu mecok tu marah tu. Nak berdoa ni, awak semayang ba'diyah nanti, doalah setengah jam sejam pun. Dia ada adab, dia. Dia tak lewat suka-suka. Allah, kita sujud tambah sekejap je. Tak boleh. Tak ada. Tu memang tak boleh buat. Tak boleh. 3 kali saja. 3 kali saja. Sebab kadang-kadang jumpa juga sujud terakhir tu lama je. Tu dia berdoa tu. Makruh. Kadang-kadang tu imam tasyahud akhir dah, makmum pula duduk lama pula. Itu keji. Hukumnya makruh juga. Makruh. Tu makmum ni, tu imam tasyahud akhir dah, kita duduk sujud berdoa, makruh.
Saya nak berdoa semayang ba'diyah nanti. Berdoa lah lama mana pun. Kita makmum tak boleh nak buat gitu. Sebab kita makmum bila imam berpindah rukun, kita segera berpindah rukun. Itu makmum. Ada kat pesen gitu. Dalam satu sah tak ada seorang buat perangai gitu. Nak berdoa makruh. Keji kelakuan seumpama tu. Kita makmum. Nak berdoa, nanti kita semayang seorang. Kita berdoa lah panjang mana pun. Adapun berjemaah, kita kena ikut tu imam. Tu imam berpindah rukun, kita berpindah rukun. Ada ni. Sehingga kan kalau lah kita tasbih rakaat baru 2 kali. Kita tasbih sujud baru 2 kali. Belum sempat masuk tasbih yang 3, tu imam sudah berpindah rukun. Kita disunatkan segera berpindah rukun. Biarlah tasbih baru 2 kali pun. Tu adab kita sebagai makmum. Kita tasbih 3 kali rakaat sujud. Tapi tu imam ni cepat ke, kita lambat sangat ke, wallahu a'lam lah. Maknanya kita hanya sempat tasbih 2 kali dalam rakaat, sami Allahu liman hamidah dah tu imam. Kita baru tasbih 2 kali sujud, Allahu akbar, imam sudah berpindah daripada rukun sujud. Kita baru 2 kali subhana rabbiyal a'la. Dia sudah berpindah dari rukun sujud. Kita afdal kepada kita segera mengikuti imam. Bukan kita melengkapkan tasbih 3 kali, bukan. Ini makmum. Kena gitulah, kena jaga pula kita sebagai makmum. Tu imam ada hukum dia. Makmum ada adab-adab hukum dia. Ada juga. Kena jagalah. Jadi, tu imam 3 kali sahaja. Melainkan kalau tu imam perasan ada makmum baru sapa. Sunat tu imam tunggu sekejap. Panjang sikit okok. Panjang sikit okok. Pada ni. Supaya makmum takbir tu ihram, dia rakaat barulah sami Allahu liman hamidah, sebagaimana Nabi SAW yang ditekan oleh Jibril AS. Yang mana rakaat Nabi tu lama sedikit. Sebab apa? Sebab Sayyidina Bakar baru sapa. Ada gitu. Ada ni. Tapi kena pandailah. Tu imam pun dah pandai, makmum pun dah pandai. Tu imam sujud rakaat lama sikit, makmum duk itar ke tu imam. Tu imam berapa rakaat lama ni? Tidak gila. Kita tambahlah serakaat. Kita bukan jenis malas nak tambah rakaat. Dok, kita bersama imam rakaat pertama dengan tidak rakaat pertama, fadilahnya berbeza dah. Bukan masalah kita ni tak malas nak tambah serakaat, bukan masalah rajin malas. Dia kadang-kadang kita ni nak cepat sangat boleh dengan tu imam ni kerana malas tambah serakaat tau. Yalah, kalau situ tu kita lambat berapa second je situ. Imam rakaat dah, kita lambat berapa second je. Imam sami Allah liman hamidah, kita kena tambah 1 rakaat seminit lebih. Sebab tak kejar biar sempat kata dengan imam. Tu imam beri salam, kita pun beri salam gitu tau. Dah, dia nak cepat ni sebab kita nak dapat fadilah. Sempat bersikmau rakaat pertama dengan sempat rakaat kedua, tak akan sama fadilah dia. 27 lah belaka. Rakaat pertama dengan imam pun 27, rakaat kedua sempat dengan imam pun 27. Tu imam tasyahud akhir dah. Kita baru masuk semayang. Allahu akbar, kita berduduk. Tu imam pun assalamualaikum warahmatullahi. 27 juga. 27. Tapi sama kaman la kaifan. Sama bilangan 27. Ni. Kuantiti sama. Kualiti tak sama. Dia gitu. Sama kaman la kaifan. Sama bilangan. Dia panggil apa? Kuantiti sama. Tapi kualiti tak sama. 27 sama bilangan. 27 macam ginilah. Kalau hak awal 27 duit Amerika. Lepas tu 27 duit kita duit Singapura ke. Hak akhir tu 27 duit Indonesia. 27 kau. Tapi duit Indonesia 27 ni rupiah. Berapa persen? 27 duit Amerika banyak mana? Gitulah, memang 27. Tapi tak sama dia punya kelebihan dia tu. Sebab tu nak pergi dapat kat pertama dengan tu imam. Lepas tu imam sunat tunggu sekejap, makmum Allahu akbar rakaat, barulah tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Gitu. Sunat dia gitu. Jadi panjang sikit rakaat, tak dimakruhkan, disunatkan. Disunatkan panjang sedikit. Sama juga tu
Tok Imam dia kalau nak berdoa selepas daripada tasyahud tu kan, selepas daripada salat ya, jangan doa panjang. Keadaan ni. Jangan doa panjang, tapi disunatkan berdoa walaupun Tok Imam. Kalau tidak berdoa sebelum salam walaupun Tok Imam hukumnya makruh. Doa sebelum salam betul lah. Doa sebelum salam tidak semestinya Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhar, itu tidak semestinya, itu di antara. Banyak lagi doa yang lain kita boleh baca selepas daripada selawat sebelum dia salam. Doa di situ, tapi Tok Imam tak boleh lama. Lama makruh. Tapi kalau Tok Imam nak bagi salam dah, terperasanglah makmum baru sapa. Tok Imam disunatkan tunggu sekejap, jangan bagi salam. Baca doa lah, tambah doa lain lah pula. Sebab apa? Biar dia Allahu Akbar, dia pun duduk, dia pun Assalamualaikum, dia dapat berjemaah dengan kita. Gitu. Ini hak sunat bagi Tok Imam pula lah. Jangan pula Tok Imam dia perasan jaya haji bawa siapa, sami Allahu liman hamidah, dia sombong lewat, tak ada orang lain. Dah lah. Orang tengah semayang bunyi batuk tangga, ayah haji tu. Batuk dia kenal lah. Ayah haji ni kok lewat sombong. Kita rokok, nampak dia nak takbir, kita pun sami Allahu liman hamidah pada muka ayah haji. Tak sempat akak pertama dengan Tok Imam. Jangan begitu pulaknya. Sunat tunggu. Sunat tunggu. Sebagaimana hak Jibril AS tekan belakang Nabi. Nabi tak boleh nak iktidal. Lepas tu Nabi diperintah supaya jawab dengan sami Allahu liman hamidah. Tasmi' intiqal. Hak lain dipanggil takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun. Sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Hambali. Takbir intiqalah termasuk tasbih dalam rokok sujud, kita maklumlah kita mazhab Syafi'i. Sunat hai'ah. Dalam mazhab Hambali bukan sunat hai'ah, wajib. Kalau tinggal dengan sengaja batal sembahyang, tinggal dengan terlupa sunat sujud sahwi. Dia gitu. Kita sunat hai'ah tertinggal tak ada sujud sahwi. Kita sujud sahwi hanya sunat aba'at saja. Sunat hai'ah dia tidak ada sujud sahwi. Adapun mazhab Hambali, hak kita sunat hai'ah, takbir intiqalat, tasbih dalam rokok sujud, doa ketika duduk antara dua sujud, tu wajib. Tinggal dengan sengaja batal semayang, tinggal dengan terlupa sunat sujud sahwi. Itu mazhab Hambali. Jadi takbir intiqalat ni kena jagalah. Sebab apa? Itu sunat hai'ah, tinggal hukumnya adalah makruh. Takbir intiqalat ni termasuk hukum tinggal apabila kita takbir bukan pada masa pindah. Ni biasa saya sebut berulang-ulang. Kalau takbir intiqalat tu imam, dia kita semayang seorang, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak, bacaan kuat ada ni. Tapi takbirnya semayang seorang, takbir ihram pun perlahan, takbir intiqalat pun perlahan, walaupun Fatihah sunat baca kuat maghrib, subuh, maghrib, isyak. Tapi bila jadi imam sahaja, takbir ihram sunat kuat, takbir intiqalat sunat kuat. Kita maklum kan kenapa sunat kuat takbir intiqalat? Untuk makmum ni tahu bila kau imam bermula pindah dan bila kau imam selesai siapa tempat pindah. Sebab kita makmum, bila kau kita disunatkan berpindah, yang afdal kepada kita berpindah bila selepas imam masuk kepada rukun yang imam pindah. Ada ni hukum al-muntaqalu ilaihi, rukun yang dipindahkan kepadanya tu. Macam mana kita tahu imam sudah masuk pada rukun yang dipindah? Bar, ya tak masuk tu. Allah tu baru bermula pindah. Allahu Akbar. Bar tu makna apa? Imam sudah berada dalam rokong. Allahu Akbar. Berarti imam sudah masuk ke sujud yang pertama. Kita pun berpindah mengiringi kemudian selepas imam masuk pada rukun yang dipindah. Kita bukan tengok pergerakan pindah tu imam. Kita mendengar takbir perpindahan imam. Bukan kata orang perempuan yang memang tidak nampak pergerakan imam berpindah rukun.
Orang lelaki sendiri pun bukan nampak pergerakan perpindahan rukun oleh imam. Kalau kata makmum di belakang tu imam pun, dia disunatkan tengok tempat sujud, bukan tengok kepada tubuh tu imam yang berpindah rukun, bukan. Hak belakang tu imam ni Tok Bilal, tukang qomat ni belakang tu imam kan. Dia tengok tempat sujud, bukan tengok tubuh tu imam. Imam rokok, imam sujud, kita pun nak berpindah rukun. Dah, kita tengok tempat sujud. Tapi macam mana nak tahu imam sudah masuk pada rukun yang ia pindah? Dengan takbir intiqalah. Allahu Akbar. Itu pun Allahu Akbar. Itu penting tu. Ni. Kena letak takbir pada tempat, takbir intiqalah pada tempat, dan untuk memastikan makmum ni mengikuti kemudian tu tertib molek. Ni kadang-kadang selesai baca surah berdiri, rokok siap-siap. Allahu Akbar, berarti dia sudah meninggalkan takbir intiqalah, hukumnya makruh. Tinggal apa tu dia kata tu? Kata dalam rokok tak ada. Dalam rokok ada dah Allahu Akbar? Tak ada. Dalam rokok subhana rabbiyal azim. Kenapa bubuh situ? Kadang-kadang berdiri ni rokok. Allahu Akbar. Dalam pindahnya hanya Allah sahaja. Akbar sudah berada dalam rokok. Tak ada takbir intiqalah juga. Takbir intiqalah dua lafaz. Allah dan Akbar. Dua lafaz. Takbir dua lafaz. Allah dan Akbar. Dua-dua tu mesti duduk dalam pindah. Tak ada pindah. Minal ibtida' lintiqal wa intihai. Allah Akbar ni daripada mula pindah sampai ke su pindah. Ni. Allahu Akbar dalam pindah. Pada ni. Takbir pindah kan? Kalau Allahu Akbar, dalam pindah hanya ada Allah sahaja. Bukan takbir dia panggil. Dia takbir ni Allahu Akbar. Ni kadang-kadang rokok siap-siap Allahu Akbar. Baca tidak pula. Tegak siap-siap. Sami Allahu liman hamidah. Allah lah. Oh tu dok kena lelaki tu. Makruh lelaki tu. Kalau mazhab Hambali sengaja batal semayang. Tu mazhab Hambali lah. Iktidal dah ni. Iktidal. Dia turun. Pah budak hilata. Allahu Akbar. Apa benda lah. Lepas tu kita bila nak berpindah rukun? Dia sujud dah. Budak hilata dah. Bila kita nak berpindah rukun? Sebab dia baru Allahu Akbar. Macam mana kita nak turun sujud? Sebab dia sudah masuk pada rukun sujud. Baru dia Allahu Akbar. Ni bukan belaka lah ni. Makruh belaka tu. Lepas tu persoalan kita nak pindah masa mana? Ni susah jadinya. Hak biasa saya sebutnya hak selepas daripada sujud yang kedua. Lepas sujud yang kedua ni ada berpindah yang dekat, tasyak awal ataupun tasyak akhir. Ada berpindah yang jauh kepada berdiri rakaat kedua ataupun rakaat keempat. Faham tak? Lepas sujud yang kedua, dia berpindah terkadang kepada tasyahud awal ataupun akhir. Dekat pindah dia. Terkadang pindah kepada berdiri rakaat kedua ataupun rakaat keempat. Jadi berpindahnya jauh. Situ penting lah. Kalau perempuan dalam tabir tak nampak depan macam mana, macam nak tahu imam tu berpindah kepada rakaat mana? Kalau kebetulan makmum perempuan ni datang orang sedang sembahyang, dah tahu lah rakaat pertama ke rakaat kedua ke, dah tahu. Orang puan pun tak ada dalam tu, kita seorang je, kita musafir ke apa, kita seorang je. Jadi imam ni rakaat ke berapa kita dah tahu, sebab kita sapa tu imam dalam sembahyang. Jadi macam mana kita nak tahu lepas imam sujud yang kedua berpindah ke mana? Dengar di takbir intiqalah. Allahu Akbar, tasyahud tu. Awal ke akhir tak tahu lagi. Allahu Akbar, tasyahud. Lepas tu beri salam. Tasyahud akhir dah. Mana gitulah. Tak ada masalah lah. Maknanya kita tahu perpindahan kepada tasyahud. Lepas sujud yang kedua, Allah. Ni Tok Imam nak naik berdiri tu. Sebab panjang takbir dia. Sebab perpindahan rukunnya panjang jauh. Tu aturan dia. Aturan dia gitu. Takbir intiqalat dia panggil. Jaga molek takbir intiqalat tu. Sunat hai'ah mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i tinggal takbir intiqalat ataupun takbir intiqalat bukan di tempat dia, hukumnya adalah makruh.
Hak sunnah nabinya, Nabi takbir intiqalah adalah bermula daripada pindah sampai kepada suk pindah. Nabi letak Allahu Akbar. Itu dilitibah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takbir intiqalah. Takbir ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum masuk kepada sembahyang, tu takbiratul ihram. Ataupun dipanggil takbir taharrum. Boleh dah kata. Takbir taharrum ataupun takbiratul ihram. Iaitu takbir ihram 21 syarat. Iaitu 21 syarat ditakbirkan dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Dan jika tiada kuasa, diterjemah akan dengan barang apa bahasa ada ia. Dia baru masuk Islam, nak kata Allahu Akbar, dia tak boleh nak sebut. Terjemahlah dengan apa-apa bahasa. Kalau takbiratul ihram, kalau Fatihah tak pandai nak baca, tidak boleh diterjemah. Sebab itu Al-Quranul Karim. Kalau takbir waktu ihram, dia baru masuk Islam, tak pandai nak kata bahasa Arab, terjemahlah dengan apa bahasa sekalipun. Tapi kalau lah Fatihah, tapi ihram tak pandai nak sebut Arab, Fatihah lagilah tak pandai nak baca, terjemah ke tak? Adakah mu'alaf ni kena ambil satu buku, suruh dia pegang, baca terjemahan? Tak boleh. Lepas tu macam mana? Diam sekadar satu Fatihah, kemudian rakaat tanpa membaca Fatihah. Bagi orang yang lemah daripada membaca Fatihah dengan bahasa Arab, tapi dia boleh baca hak terjemahan, tak boleh terjemah. Ni cerita orang lemah lah ni. Tak boleh terjemah. Adapun kalau lemah daripada takbir ihram, diterjemahkan dengan apa bahasa. Wallahu a'lam. Tinggal kitab. Bawa kitab Sirus Salikin, bawa kitab Penawar Bagi Hati, tak bawa kitab 20 sifat hati tu. Ada Dah apa? Dah apa? Kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, muka surat 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Kemudian kita bicaranya adalah berkaitan dengan mengumpat. Nak sambung berkaitan dengan mengumpat. Jadi nak cerita hak mengumpat yang dibenarkan hak 6 perkara tu, saya ambilnya kitab Sirus Salikin. Kemudian saya bawa lah kitab Sirus Salikin. Kemudian bawa kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati pun didatangkan juga 6 perkara, 6 keadaan yang mana diharuskan pada syarak mengumpat tu. Diharuskan pada syarak mengumpat ada 6 keadaan. Jadi bawa kitab Sirus Salikin, bawa kitab Penawar Hati, tak bawa kitab hak asal. Hak kitab 20 sifat hati tu. Jadi saya sebut dah terdahulunya dia ada 6 keadaan yang diharuskan mengumpat. Saya sebut dah 4 keadaan. Yang pertama, kerana kita nak menghilangkan orang yang nak melepaskan diri daripada kezaliman.
Nak lepaskan dia dari kezaliman, dia pun cerita apa kezaliman yang dilakukan. Contohnya isteri dizalimi oleh suami, maka dia mengadu pada pihak qadi untuk supaya lepas daripada dizalimi. Itu diceritalah apa kezaliman yang dilakukan oleh suami. Dia panggil apa gitu, cerita-cerita gitu tu. Itu mengumpat namanya. Tetapi dibenarkan pada syarak. Sebab apa? Sebab nak melepaskan diri daripada dizalimi, kena geripuk pada pihak berkuasa lah. Kena geripuk pada pihak berkuasa. Mana hak jabat qadi ke, kalau anak ai siapa ke pukul tu pergi bala polis lah jawapan dia. Ada ni. Tapi apa yang dicerita tu adalah mengumpat dia panggil, tapi dibenarkan pada syarak. Yang keduanya adalah orang melakukan dosa maksiat tetapi kita ni tak berani dengan dia, ataupun kalau kita nasihat pun dia tak dengar kata kita pun cerita maksiat dia, kejahatan dia kepada umpamanya keluarga dia ke, abang dia ke, ayah kita ke, ayah dia ke, tok imam ke. Kita mengadu maksiat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tujuan kita supaya ditegahkan maksiat dilakukan. Kenapa tak tegah sendiri? Kita tak berani. Ataupun kita tegah pun dia tak layan kita. Kita pun beritahu kejahatan dia tu kepada orang lain supaya kejahatan tu dihentikan, maksiat tu ditegah oleh orang yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengumpat yang dibenarkan pada syarak adalah nak minta hukum, nak tahu hukum. Tapi nak tahu hukum ni seeloknya janganlah sebut nama. Seeloknya jangan sebut nama. Kalau sebut nama pun boleh. Harus sebagaimana Hindung sebut nama, inna Aba Sufyana rajulun sahih. Sebut nama terang-terang. Hindung adalah mertua Nabi SAW. Abu Sufyan tu bapa mertua Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi, ayat terang-terang nama, inna Aba Sufyana rajulun sahih. Sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kedeku. Padahal kalau sebut nama boleh. Ya Rasulullah, saya nak tanya satu masalah. Macam mana jika kalau seorang suami itu dia kedeku? Sudahlah, suami itu umum. Suami itu umum. Dak, inna Aba Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kedeku. Dia nak tanya hukum, boleh ambil tak duit? Sebab belanjanya tak cukup, hukum boleh ambil tak duit? Nak tanya hukum situ. Bukan nak suruh Nabi pergi cegah Abu Sufyan kedeku. Bukan nak tanya hukum, boleh tak nak ambil? Nak ambil ni hak pembelanjaan yang tidak mencukupi tu. Nak tanya hukum. Tapi sebut dengan nama, itu diharuskan. Tapi kalau kita boleh elok daripada sebut nama, tak boleh sebut nama lah. Kemudian hak terdahulunya, hak berkaitan dengan orang yang menzahirkan kefasikan. Dia menzahirkan kefasikan. Dia maknanya kejahatan tu dia tak sembunyi-sembunyi pun. Bukan kata menzahirkan. Terkadang dia ni dia bermegah-megah pula, berbangga-bangga pula dengan kemaksiatan. Maka kita diharuskan mengumpat, menyebut akan kejahatan yang dia menzahirkan tadi. Ada ni. Sebab dia menzahirkan. Dia ni kuat minum arak. Dia ni kuat berjudi. Ada malu-malu kita pun dia tu kuat minum arak. Kamu kata ke orang, betul kata ke orang. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Lepas tu boleh ke tak? Dia menzahirkan maksiat. Sebut je lah. Mengumpat memang nama dia mengumpat. Tetapi itu dibenarkan pada syarak. Kemudian dua keadaan laginya, seseorang yang tidak dikenali melainkan kita kena sebut dia punya kekurangan dia. Ni pada agama tak sepi agama ni. Dia pok mak ramah. Pok mak mana? Pok mak kecoh. Kecoh tu kekurangan diri. Tidak ada kenal. Maka syarat membenarkan sebut kekurangan dia tu.
Sebab kalau tidak orang tak kenal. Ni syarat membenarkan. Makna apa ni? Agama taklah sepit sangat. Tapi kalau kenal dah, puan mak mana? Puan mak capek. Oh, puan mak capek. Hak hitam tu lah. Allah tambah hitam pula. Itu tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab kekurangan dia capek. Kecok tu kenal dah. Jangan duk tambah-tambah mana. Nak jumpa dengan puan mak. Puan mak mana? Puan mak kecok. Hak kecok. Hak pendek tu lah. Kalau pendek tak payah dah lah. Kecok kenal dah kan. Kalau puan mak kecok dua orang ke apa ni? Puan mak kecok hak mana ni? Hak pendek ke hak panjang? Hak pendek. Itu boleh cerita lah. Selagi tak kenal, cerita lah. Kalau kenal dah, jadilah tambah. Ada ni. Ni tak ada orang tak sebut kekurangan yang memang nama dia seorang je. Kita masa lagi duk cerita juga kekurangan dia. Tu tidak dibenarkan. Jadi gelarang pula dah. Apa kalau kita tak sebut kecok dia tu tak kenal ke? Kenal. Tapi kenapa sebut kecok? Kecok kenapa? Ada ni. Dia maknanya kita hanya setakat nak kenal dia, tak kenal melainkan kena sebut kekurangan dia. Maka syarak membenarkan. Membenar pun kodoh lah. Jangan kita jadi macam satu ni apa ke? Gelarang pula. Jadi macam gelarang tau. Maknanya kita sebut keaiban seseorang ni yang tiada diketahui akan dia melainkan dengan sebut keaiban dia tu. Dah sebut keaiban dia, tak kenal baru boleh sebut. Ni hak keaiban kalau dah kitab banyaklah dicontohnya. Hak dah kitabnya kecok lah, capek lah, macam-macam lah. Hak sebut kekurangan seseorang untuk dikenali. Untuk dikenali. Bukan sebagai ejek-ejek ni. Bukan sebagai gelaran-gelaran buruk. Bukan. Hak biasa pun mak lah. Kapung pun mak. Dia biasa kapung ni. Kalau macam saya kapung tu, di Fedah Bukit Bading tu, dia tak ada orang tempatan, dia orang luar belaka. Dia kenal bukan dengan kecacatan, dengan asal. Pok mak mana? Pok mak makuk. Pok mak dia pun nama ada. Makuk tu lah, makuk di penarik. Dia kenal dengan pok mak. Pok mak mana? Pok mak marah contohnya. Dia kenal bukan dengan kekurangan. Tu tak ada salah tu. Kadang-kadang kenal dia dengan nama bini. Pok mak mana? Pok mak Minah tu lah. Minah tu bini dia. Tu lelaki pok mak. Dia biasa kenal kita. Kalau tak kenal nama kapung, kenal bini. Pok mak Minah ke, pok mak Timur ke, tak kira lah. Mana tu ada masalah tu. Tu tak bukan kekurangan tu. Ada dia tu. Dia mungkin ramah. Pok mak memang ramah. Jadi adil, tapi namanya nama gelarang ke apa? Bukan gelarang dipanggil tu. Nak kenal. Biasa memang dia akan sebut dengan pok mak Kedah. Gitu kan. Nama kapung, nama negeri gitu lah. Dia ada nak kenal dengan negeri. Tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Kalau bini pula perempuan hak ramah, dia letak nama tu lelaki pula. Ini nama tu lelaki. Untuk kenal. Dah orang puan nama gitu ramah. Kalau kata Minah mana? Minah pok mak tu lah. Dia guna nama tu lelaki pula. Tu ada masalah tu. Tu ada masalah. Hak ni hak masalahnya kita nak kenal dia dengan kekurangan yang ada pada diri dia. Pada ni. Mana kita masa nak kenal tu je. Pok mak kecok. Bukan kita cakap depan-depan. Pok mak kecok mari. Bukan gitu. Jangan salah faham ni. Jangan panggil pok mak kecok sini. Jangan. Itu mengumpat yang tidak dibenarkan. Sebab kita sebut kekurangan yang ada pada diri dia. Ini hanya untuk dikenali saja. Kena sebut kekurangan. Diharuskan. Agama tak sepit sangat. Diharuskan. Ada ni. Diharuskan sebut kekurangan yang ada pada seseorang untuk dikenali juga. Bukan jadi bahan ejek-ejek, bukan. Bukan jadi bahan gelaran-gelaran, bukan. Hanya untuk dikenali. Dia kita ni biasa bahan gelau pun. Ada gelau. Gelau pada gelau.
Bukan gelo-gelo ada. Ada. Ngejek lah dia. Biasa gelo-gelo ni budak-budak. Lepas tu dia tumbuk lah. Dia gelo. Jadi kadang kita ni bukan untuk dikenali. Kita jadikan sebagai gelaran. Buruk tu. Sebab kita gelo dengan keaiban dia. Jangan. Kita waktu jangan. Tanpa kita sebut keaiban dia, kenal. Tak boleh sebut keaiban kekurangan dia. Dia tak kata apa. Dia nak kata mana? Mengapa kau kata gitu ke dia? You don't know je lah. Kau tak tahu. Tapi apalah panggil gitu ke dia. Siapa nak panggil buruk gitu? Siapa nak panggil nama dengan gelaran kecacatan yang ada pada diri kita seseorang. Ada Tuhan dia setuju. Kita setuju kalau orang panggil nama kita dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Akhirnya orang dah sebut gitu belaka. Lepas tu kita tak ada apa-apa. Siapa kata tak ada apa-apa? Tapi nak orang tu. Dah orang kata kita, orang panggil kita gitu, senyaplah jadinya. Dia nak kedok, dia tambuh. Jangan. Maknanya kita sebut kekurangan hanya untuk dikenali, bukan sebagai nama tambahan kepada dia, bukan. Bukan kata Pak Mak kecok, bukan. Bukan jadi kecok tu satu nama dia, bukan. Hanya untuk dikenali sahaja. Kena faham situ. Itu keadaan yang mana dia haruskan mengumpat. Kemudian yang agak panjang dalam kitab Syairus Salikin adalah kita mengumpat cerita keburukan kejahatan seseorang untuk menakuti, memperingatkan kepada orang Islam lain daripada kejahatan keburukan seseorang. Itu panjang. Ada ni. Kita tengok seseorang tu baik dengan seseorang. Kita tahu dah perangai dia. Dia baik, nak butang tu. Perangai dia dah gitu. Bila butang boleh je, dia lagi. Dia baik orang lain pula. Kita pun pergi peringat kepada kawan kita tu. Kamu nampak baik dengan sianu ni. Apa? Dia tu jenis perangai dia dah. Dia baik-baik, tujuan dia nak berhutang. Bila beri je hutang ke dia, maka dia pun macam-macam helah lah dia nya. Perangai dah dia gitu. Kita cerita keburukan tu. Tu syarak membenarkan. Sebab apa? Sebab kita nak memperingatkan kepada orang Islam daripada kejahatan seseorang. Ada ni. Itu dibenarkan pada syarak. Contohnya, kita beri peringat ke dia. Kamu jangan anak kamu tu duduk berkawan dengan anak orang tu, anak orang tu dia ada main barang tu, main dadah lah contohnya. Main barang, dadah, pi. Kita pun peringat. Duduk berkawan dengan budak tu ada masalah. Budak tu ada masalah. Sebab apa? Daripada berkawan ni akan terpengaruh. Sekarang ni budak tu dia terbabit dengan dadah ke pi ke. Jadi kita tengok anak seseorang tu baik dengan budak tu. Kita peringat ke dia. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat nama dia. Tapi dibenarkan pada syarak. Jadi dalam keadaan untuk memperingatkan orang Islam, untuk menakutkan daripada kejahatan orang lain ni, ni panjang cerita. Termasuklah ketika orang merisik untuk meminang. Tu termasuk juga tu. Termasuk dalam ni menakutkan, memperingatkan akan seseorang daripada keburukan seseorang. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia sebut hanyalah berkaitan dengan merisik. Dalam kitab Syairus Salikin dia banyaklah contoh-contoh dia. Ni saya baca dalam kitab Penawar Bagi Hati muka 31. Menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Contoh seperti berkata ia, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia. Ni. Dia bagi contoh je, pendek je. Tapi dalam kitab Syairus Salikin panjang. Termasuk jangan kamu belajar dengan dia. Dia bawa akidah tu salah. Tu di antaranya lah. Kita akan sambung balik lah dalam kitab Syairus Salikin tu. Cuma dalam kitab Penawar Bagi Hati, seperti berkata ia, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia. Tu. Sebaliknya sama juga orang perempuan. Bila tanya kita, macam mana lelaki yang masuk meminang dia tu, kita kena ceritalah. Lelaki tu kalau dulu-dulu dia terbabit dengan mainan dadah.
Tapi sekarang ni dia nampak alhamdulillah okey dah, duk main sejik semua. Tapi kita kena beritahu. Sebab apa? Sebab risiko dia tinggi. Ada ni. Risiko dia tinggi. Bekasang-bekasang ni Tuhan terima taubah. Kita tak nak kata apa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi risiko tinggi. Kita beritahu ke dia, dia alhamdulillah sekarang belajar, dengar, duduk masjid, berjuruh dah. Tapi kalau dia dahulu memanglah terbabit dengan dada. Lepas tu atas perempuan lah. Nak menerima risiko ataupun tidak, kena beritahu. Sebab ini memang kesalahan lampau. Dia sudah berhenti, tapi dia bawa keburukan akan datang. Duduk pondok mengaji molek dah, sampai pekak boleh mengajar. Boleh mengajar. Akhirnya babit mula ngedada. Kena takak. Masuk dalam pemulihan, jadi ustaz pula dalam tu. Dia ustaz pula. Dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Jadi ustaz. Lepas tu keluar. Lepas tu masuk pula. Jadi ustaz pula. Dah. Dia memang dia belajar. Memang dia ada ilmu. Dan orang wak natu dengan dia tu, atas nama dia boleh mengajar. Lepas tu wak menantu dia. Sebab dia boleh mengajar. Lepas boleh anak seorang. Kok mana tak tahulah. Dia terbabit semula. Kena tangkap. Keluar masuk. Tapi namanya ustaz juga. Ustaz dadah lah. Ilmu ada. Maknanya kita kena beritahu risiko dia ada. Maknanya dalam kitab Penawar Hati ni cerita perempuan tu jahat, jangan kau berkahwin dengan dia. Lelaki pun sama. Sebab merisik ni bukan hanya lelaki yang merisik perempuan. Perempuan kena risik lah lelaki tu. Ada ni kan risik, kan dia panggil risik merisik tau. Risik, lepas tu merisik. Dia gitulah. Maknanya risik ni nak cari apa? Nak cari benda molek ke nak cari benda buruk? Cari benda buruk lah. Molek cari apa? Nak cari benda molek pula tu. Merisik ni takut ada sebaliknya. Tengok kot luar comel sangat. Masa akad air tu nak hidang kepada tetamu ni, mana orang tua kata kok pijak seremuk tak mampu. Tapi pangas mengenal macam mana budak puang ni. Oh, kalau budak puang tu kok terkenal ke apa ni perempuan tu. Tu tengok dia bersopang. Keluar air tu jalan seluk-seluk. Dah nak seorang orang buat bini dia takkan nak tunjuk perangai dia. Contoh. Tu panggil apa tu? Kita cerita keburukan sebagai peringatan. Lepas tu terpulang lah. Tak apalah. Tu lepas dah. Kita bimbinglah dia nya. Jalan lah. Gitu je. Mana kita cerita perkara yang sebenar. Untuk peringatan. Namanya apa? Namanya mengumpat. Tetapi mengumpat yang dibenarkan pada syariat. InsyaAllah saya membaliklah berkaitan dengan mengumpat, menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang Islam yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.